Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan serta bendahara para AJK yang dimuliakan dan dihormati imam yang memimpin solat sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera di dunia dan juga di akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan menyuruh kita hadir ke masjid, dan juga Siak yang mempersiapkan masjid menyambut kehadiran kita, dan tak lupa juga jamaah yang berpuasa yang menjemput saya bersama walaupun saya tak berpuasa. Terima kasih banyak-banyak dapat keberkatan orang berpuasa. Dan seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikeredai Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana dianugerah Allah masa emas yang penuh. Masa emas ialah dapat hadir ke masjid. Itu masa emas kita semasa hidup. Rebutlah perkara tu, rebutlah akhir sekali, rebutlah masa emas itu sebelum hidupmu, sebelum matimu. Jadi masa emas kita ialah dapat hadir ke masjid. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hari-harinya ke masjid. Nabi ini ke masjid hari-hari, dan hari-hari ke masjid itulah Nabi. Dan sesiapa yang dapat seperti Nabi, itulah nikmat terbesar dalam hidupnya. Itulah masa emas baginya di hidup, kerana dia dapat seperti Nabi. Jadi sesiapa yang dapat hadir hari-hari seperti Nabi, itulah nikmat terbesar dalam hidupnya sebagai seorang Islam. Datanglah ke masjid selagi ada upaya, selagi ada kuasa, selagi ada emas. Datanglah ke masjid seperti mana Nabi hadir ke masjid setiap hari. Itu nikmat terbesar kita. Dan datang ke masjid itu diperkirakan, setiap langkah diperkirakan. Belum lagi solat sunat, solat tahiyat masjid, belum lagi. Langkah itu pun dah berapa dah. Langkah itulah Tuhan pemurah lagi pengasihan ni. Kita sambung kuliah kita pada hari ini. Tajuknya sama juga kerana kita baru lepas dua baru. Hari ini kita akan baca yang ketiga. Tajuknya ialah yang dapat menyelamatkan orang mukmin dari huru-hara, fitnah dan seksa kubur. Sebenarnya banyak perkara, tetapi 5 yang disebut di sini dia ada hadis tertentu. Di sini boleh katakan amalan tertentu yang mana amalan ini boleh kita anggap confirm ke selamat daripada kubur, atau confirm itu tidaklah, tapi nak kata besarnya amalan ini, dan besar sekali harapan kita selepas daripada kubur dengan amalan ini. Dengan amalan ini banyak sebenarnya, tapi dalam hadis disebut, Imam Qurtubi pilih 5 ini kerana berdasarkan hadis-hadis yang disebut dalam hadis sahih dan juga dalam hadis yang lemah. Kita dah berlalu 2. Yang pertama itu ialah orang ar-ribat, orang yang menjaga sempadan, tentera yang menjaga sempadan, dah berlalu. Yang keduanya ialah orang yang mati syahid. Yang keduanya orang mati syahid. Ada 3 lagi. Yang ketiga kita akan baca, yang ni kita akan teruskan yang ketiga, dan kalau sempat keempat dan yang kelima. Yang ketiga ini jadi amalan yang disebut ni yang berlalu tadi ialah, yang pertama tadi ialah al-ribat, iaitu orang yang menjaga sempadan. Untunglah sesiapa yang menjadi tentera, pasukan polis, itu peluang, kerana kalaulah dia ditugaskan di sempadan menjaga pencerobohan daripada musuh. Yang kedua itu ialah orang mati syahid lepas. Kita yang mana? Kita yang mana? Ada peluang untuk kita, ada 3 lagi. Peluang untuk kita ada. Yang pertama ribat, kita mungkin terlepaslah, tak dapatlah. Manalah tahu satu masa nanti jadi sukarelawan,
nak jadi, kalau kerajaan menyeru siapa nak jadi sukarelawan untuk jaga sempadan, maknanya pergi aja lah kalau ada. Mana kita tahu masa depan, kita tak tahu keadaan kestabilan negara, kita tak tahu. Yang kedua itu ialah orang yang mati syahid. Jadi sekarang ni mana tempat untuk mati syahid kan tak ada. Kebanyakannya semuanya menipu. Sebab ulama tak iktiraf, ISIS ke, Daesh ke, apa ke, itu semuanya adalah tipu semata-mata. Kerana ulama kita tak iktiraf. Kerana dia pun tak jelas sangat betul ke Islam. Kita tengok bukan pun, sebenarnya itu adalah ejen-ejen daripada Yahudi. Kerana ada mereka boleh bunuh orang Sunni. Seperti di Syria ada, kalau ada mereka, ramai orang Sunni yang mati. Sebab adalah putar belik dia macam mana, wallahu alam. Ulama kita tak iktiraf itu semua. Jadi sesiapa yang terlibat dengan Daesh ke, ISIS ke apa, ulama tak iktiraf, maka dia bukan mati syahid. Kerana perang jihad fisabilillah ini disepakati oleh ulama. Disepakati oleh ulama, bukan satu dua. Apabila memang siapa yang berjuang di situ memang mati syahid. Kalaulah semua ulama kata begitu, memanglah begitulah. Jadi pergilah saja kalau ada peluang. Okey, yang ketiga. Yang ketiga di sini ialah orang yang mengamalkan surah Al-Muluk setiap malam ataupun setiap hari atau setiap pagi, tak kira lah. Dia baca je surah Al-Muluk pagi, petang, malam. Sebab Nabi sendiri pun, Nabi SAW sendiri pun tak pernah tinggal surah Al-Muluk ini sebelum tidur. Bukan surah Al-Muluk 3 kul. Nabi baca 3 kul, Nabi hemburkan ludah yang nipis, bukannya tebal, yang nipis saja, maknanya sekadar hemburan sajalah, sekadar hemburan timpias saja. Lalu Nabi longor seluruh tubuh, baca 3 kul. Bukan ludah tebal, jangan salah faham. Ludah tebal maknanya tebal lah, maknanya itu dah jadi kotor pula. Jadi kotor, kena mandi lah pula. Maknanya Nabi sendiri amat, dan juga Nabi tak pernah tinggal surah Al-Muluk sebelum tidur. Sebelum tidur Nabi tak pernah tinggal. Kalau kita lihat hari ni, dah ramai, dah banyak masjid mengamalkan bacaan surah Al-Muluk sebaik saja selepas solat Isyak. Selepas solat Isyak, zikir ala kadar, yang zikir, lepas itu ramai-ramai baca Al-Muluk. Tak sampai 15 minit pun. Ayat tu 29 ayat ke atau 30, begitulah. Ayat pun pendek-pendek saja, bukanlah ayat panjang seperti surah Baqarah. Tidak pun panjang seperti surah Yasin. Surah Yasin 83 ayat, dia hanyalah 29 ayat maksud saya, ataupun 30. Itu surah Al-Muluk. Ini peluang untuk kita ni. Ini kita ada peluang. Jadi sesiapa baca surah Al-Muluk, dalam hadis banyak menyatakan dia selamat daripada azab kubur. Nak harapkan amalan lain, mungkin kita apa ada amalan lain. Amalan lain ada. Tapi walaupun bagaimanapun, biarlah kita masuk dalam tu, asasnya ialah kita buka suara yang salah, itu asasnya. Barulah kita ada surah Al-Muluk. Tapi kalau masuk sebagai orang yang salah, tetap salah juga. Tetap salah. Yalah, kalau masuk dengan banyak kesalahan, salahlah. Jadi maknanya kita ni dekat sederhana. Ada amalan soleh pun ada, dan amalan yang buruk kita pun ada juga. Tapi itu kerana sifat kita, ataupun kita tak sengaja ke, ataupun kita cuba buang. Tapi ialah naluri masing-masing, nafsu masing-masing, dan dosa kecil selalu dihapuskan oleh amalan soleh. Kalau begitu, kalau kita masuk kubur nanti, insya-Allah tak ada salah. Yang utamanya masuk kubur ini janganlah ada salah. Seperti kita lah pergi mahkamah didapati bersalah, salahlah. Tetapi kalau kita pergi mahkamah bukan seorang yang salah, tak salah lah. Tuduhlah apa-apa pun, kita tenang aja. Kerana memang kita tak buat. Memang kita tak buat. Tapi dalam kubur nanti tepat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Si biji sawi pun ada timbangannya. Kalau di dunia ini sebiji sawi nak timbang dengan apa? Dengan gram, tak bergerak jarum gram tu.
Tapi sisi Allah sebiji sawi bergerak besar. Itulah apabila dalam kubur nanti. Dan apabila kita rasa kita mau jadi baik, dah tinggal dah keburukan-keburukan, amallah surah At-Tabarakallazi ini. Sebab dalam hadis menyebut siapa yang mengamal surah Tabarakallazi ini, surah Al-Muluk ini, surah Al-Muluk ini selamat daripada azab kubur. Kita lihat di sini diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan satu khemah di kubur kerana dia tidak tahu kerana di situ ada kubur pada malam, maknanya dia nak bermalam. Lalu dia dirikan satu khemah. Dia tak tahu pun tempat dia dirikan khemah itu, yang di bermalam itu adalah kubur. Dia tak tahu pun. Dan dia tiba-tiba mendengar seseorang membaca surah Al-Muluk sampai habis. Lalu dia berjumpalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan pengalaman tersebut. Nabi bersabda, surah Al-Muluk adalah penyelamat yang dapat menyelamatkan orang tersebut dari azab kubur. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan. Tetapi hadis ini hasan, tetapi adalah kelemahannya termasuk hadis yang lemah. Tetapi beramal boleh, sebab kita di sini bukan nak bahas fiqh. Kalau bahas fiqh mungkinlah, tapi itu amalan. Kalaulah hadis lemah sekalipun, kalau baca surah Al-Muluk tak dapat pahala. Dalam hadis sahih itu sebut, siapa baca Al-Quran dapat pahala. Satu huruf bukan dikira satu huruf alif lam mim, dikira satu tu perkataan. Itu surah Al-Muluk. Cuma di sini sebab ditentukan ataupun dikatakan surah Al-Muluk. Jadi seorang sahabat ini dia bermalam, mungkin dia terpaksa berhenti daripada meneruskan perjalanan sebab dah malam. Zaman dahulu mana nak berhenti, nak singgah ada hotel, mungkin tak ada. Jadi dia ada khemah. Mungkin dia ini pengembara selalu berjalan, dan malam tu tak nampak. Sebenarnya dia dirikan khemah itu di atas kubur. Dia dengar orang baca surah Al-Muluk. Dari mana surah Al-Muluk ini? Siapa yang baca? Rupa-rupanya siapa yang baca? Dalam kubur itulah. Dalam kubur itulah yang dibaca Al-Muluk ini. Siapa yang baca surah Al-Muluk ini? Siapa yang baca? Adakah orang yang mati itu membaca? Adakah sesiapa yang baca? Kalau kita lihat bab yang lalu, apabila kita dikuburkan, apabila kita dikebumikan, kita dihantar oleh 3 perkara: harta, keluarga dan amalan soleh. 2 pulang, harta pulang, keluarga pulang, tinggallah amalan soleh bersama kita. Amalan soleh itu akan menjelma lelaki yang cantik, lelaki yang cantik, pakai serban, muda, senyum kepada kita. Jadi siapa yang baca? Itulah yang membacanya. Lelaki itu yang membacanya. Ataupun dia selalu membaca surah Al-Muluk. Jadi surah Al-Muluk itu menjelma seperti lelaki yang cantik daripada amalan soleh. Jadi dialah yang baca surah Al-Muluk itu. Membaca Al-Muluk itu bukan yang mati itu. Sebab yang mati itu dia dah habis. Tetapi yang temannya ialah amalan soleh. Amalan soleh itu menjelma lelaki. Kalau lelaki, lelakilah. Kalau perempuan, perempuan lah. Kalau perempuan, lelaki yang cantik dan bercakap dengannya. Mungkin itulah yang membaca surah Al-Muluk di kubur itu, iaitu amalan soleh kita. Dan dia pula adalah pengamal surah Al-Muluk. Itu aja amalan soleh dia. Baca Al-Quran Al-Muluk ataupun baca Yasin. Baca Yasin ataupun apa saja, selalu khatam Al-Quran. Jadi Al-Muluk itu dia jumpa Nabi pun sebutlah hadis. Surah Al-Muluk itu penyelamat yang menyelamatkan orang tersebut daripada azab kubur. Maknanya amalan soleh kita tu yang menjelma tadi, membaca surah Al-Muluk kepada kita. Baca Al-Muluk itu kepada kita dengan seperti yang disebut ini, supaya kita selamat daripada azab kubur. Selamat daripada azab kubur. Azab kubur itu himpitan, binatang bisa, pukulan daripada munkar dan nakir,
pukulan malaikat azab yang lain datang. Bukan Muka Nakir saja. Itu selepas ditanya, selepas Muka Nakir pergi, datang pula yang lain. Datang pula penyiasat yang lain. Datang pukul aja. Ada yang tepak, ada yang bisu, ada yang tuli. Kalau bab-bab yang lalu, itu azab kubur. Itu azab kubur, himpitan, gigitan dan tak bisa, dan pukulan daripada malaikat Muka Nakir, dan pukulan daripada malaikat pengazab. Itu seksa daripada kubur. Jangan takut, jangan bimbang. Itu semua untuk orang kafir. Itu semua adalah untuk orang kafir. Kalau orang Islam ada kalimah la ilaha illallah, ada rahmatnya dalam kubur. Terlalu banyak rahmat Allah dalam kubur itu. Yang kena tu, kalau lah orang Islam, kena juga. Tak tahulah kita nak kata apa. Mungkin tak ada langsung kot. Tak pernah solat ke, tak pernah puasa ke, ataupun tak ada amalan soleh yang lain. Wallahu wali'azubillah astaghfirullahalazim. Tak tahulah. Seperti juga orang Islam yang masuk neraka. Untuk kita ni, kita orang Islam, masuk syurga lebih mudah daripada masuk neraka. Siapa kata masuk syurga ni susah? Ada juga orang kata masuk syurga ni susah. Dia bacalah ayat, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'hu mata nasrullah. Dia baca ayat itu. Adakah kamu kira kamu masuk surga ini seperti uji kepada kamu umat-umat terdahulu? Jadi ayat itu ialah kepada pejuang-pejuang yang sedang berjuang. Dia sedang berjuang di medan tempur tu. Jangan ingat kamu mudah nak masuk syurga, nak masuk istirahat, jangan mudah. Nak masuk syurga sebelum kamu diuji seperti dahulu, digoncang iman, lihat musuh. Itu ketika orang yang menghadapi musuh supaya jangan lari. Kita ni dah keadaan aman. Jadi masuk syurga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Pertamanya, kerana ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berbagai-bagai rahmat di akhirat nanti. Berbagai-bagai rahmat. Ada orang Islam dicampur ke dalam neraka, sebelum dia mendarat di dasar neraka, diangkat balik. Kerana dia kata aku baik jugalah. Aku baik, aku ingatlah Allah. Aku ingat Allah, aku baik, aku tetap ingat Allah. Apa buktinya? Aku pernah mengalir air mata apabila berzikir kepada Allah. Tanyalah mata aku. Lalu dia angkat balik. Itu berbagai rahmat. Jadi siapa yang orang Islam yang masuk neraka ni tak tahulah nak kata apa. Mungkin tak ada langsung yang nak boleh selamatkan diri dia. Tak ada langsung. Itulah yang Islam yang masuk neraka. Itulah orang Islam masuk neraka. Yang lain, kalaulah pahala sama berat, pasti akan ke syurga. Sebab apa? Rahmat ada syafaat Nabi. Ada orang setengah tu dah menuju ke neraka, dipanggil balik, ditarik balik oleh sahabat-sahabatnya pergi ke syurga. Itu kita, syurga ni cukup mudah untuk kita sebenarnya. Begitulah juga dengan kubur. Kerana kubur itu syurga kepada kita. Nabi berkata, kenapa takut mati? Mati itu menggembirakan. Apa menggembirakan? Kubur kamu tu adalah syurga kamu. Duduk lama, beribu-ribu tahun duduk dalam kubur. Kita hidup dalam kubur nanti, bukan satu hari, 2 hari, beribu-ribu tahun. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah 1400 tahun. Tapi Nabi tak berada di kubur. Nabi ini berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan Abu Jahal? 1400 tahun juga. Masa pun 1400 tahun juga. Terseksa dalam kubur hari-hari. Hari-hari. Dah 1400 tahun. Lama. Bila akan habis? Tak akan habis sehinggalah kiamat. Jadi itulah kita dalam kubur nanti. Dan di sini diberi satu jalan. Bagaimana nak selamatkan daripada azab kubur? Amallah surah Al-Muluk ini. Bacalah. Baca surah Al-Muluk ini. Hafallah Al-Muluk. Bagi tahu anak, semua anak-anak diwajibkan menghafal surah Al-Muluk. Isteri diwajibkan menghafal surah Al-Muluk.
barulah ada generasi Al-Quran. Di Malaysia ni, adakah Malaysia ini generasi Al-Quran? Adakah begitu? Di Malaysia ini, adakah Malaysia ini generasi Al-Quran? Sukar kita untuk menjawab. Begitu sukar. Kerana anak-anak muda kita ada yang tak dapat baca Al-Quran. Kalaulah generasi Al-Quran, tak ingat tak apa, beri Al-Quran, dia boleh baca. Boleh baca Al-Quran. Walaupun tersekat-sekat, tapi dia boleh baca. Tetapi ada diberi Al-Quran, tengok saja, tak boleh nak baca. Bagaimana kita nak kata generasi kita generasi Islam? Generasi Al-Quran, Islam tak Islam. Jadi generasi Al-Quran ini penting. Amat berguna kepada negara, kepada sesiapa sahaja generasi Al-Quran. Kerana generasi Al-Quran ini pertamanya seperti Nabi lah, dia berakhlak seperti Al-Quran. Kalaulah generasi Al-Quran kuranglah adakah boleh mengurangkan korupsi? Korupsi yang kata banyak berleluasa di mana-mana, bukan di sini saja, di mana-mana. Kerana apabila dah pegang jawatan, dah pegang pangkat, ada saja korupsi. Tak kira siapa-siapa. Semua benda itu akan dilalui oleh sesiapa saja dan di mana juga. Tetapi kalau generasi Al-Quran, mungkin boleh kurangkan sedikit. Wallahu a'lam. Jadi itulah generasi Al-Quran. Jadi setidak-tidaknya nak jadi generasi Al-Quran, setidaknya hafal soal muluk ini. Adakah keluarga kita keluarga Al-Quran? Maknanya kalau semua keluarga kita semua boleh baca Al-Quran, walaupun tak hafal, diberi Al-Quran boleh baca. Maknanya keluarga kita itu keluarga Al-Quran lah, keluarga generasi Al-Quran. Tapi berapa banyak keluarga seperti itu? Jadi keluarga kita bukanlah nak kata siapa-siapa, keluarga saya sendirilah. Generasi apa? Generasi handphone. Keluarga kita sekarang, dalam handphone tu ada Al-Quran, tak baca. Apa yang dilihatnya? Wallahu a'lam. Macam-macam. Itu generasi sekarang. Maknanya cabaran kepada ibu bapa sekarang. Itu cabaran. Handphone sepatutnya menjadi mudah untuk hafal surah Al-Muluk. Tetapi leka dengan benda lain. Keluarga pun tak dengar. Keluarga datang kat rumah, tak turun dalam bilik. Buat apa? Handphone. Itu generasi. Bolehkah kita nak kata generasi Al-Quran keluarga kita kalau macam tu? Itu terserahlah kepada kebijaksanaan masing-masing. Dan ingatlah, kalau boleh, biarlah keluarga kita ini keluarga Al-Quran. Kalau boleh, bukan boleh, wajib. Ulama kita kata wajib anak itu dapat membaca Al-Quran. Kerana itulah segala-galanya kepada kita. Sampailah ke dalam kubur. Seorang hafiz di akhirat nanti, ayahnya diberi pakai mahkota oleh Allah. Kerana anaknya hafiz. Bukan dia hafiz, dia ayahnya membaca Quran pun ada kadar saja. Tapi kerana dia mendidik anaknya baca Al-Quran, dia dipakai mahkota di akhirat nanti. Kerana mendidik anak itu hafiz. Wallahu a'lam. Balik kepada sini, diriwayatkan Tirmizi lagi bahawa Nabi bersabda, barang siapa membaca surah Al-Mulk setiap malam, ia akan tampil membela orang membacanya. Jadi dalam kubur siapa yang membaca Al-Mulk? Iaitu surah Al-Mulk sendirilah. Boleh jadi dia selalu mengamalkan surah Al-Mulk. Bila masuk kubur, surah Al-Mulk itu menjelma lelaki yang cantik dan membaca surah Al-Mulk kepadanya. Yang orang dengar terkubur itu boleh jadi seperti ini. Jadi yang membaca itu ialah amalan soleh yang menyerupai dirinya, menyerupai lelaki yang cantik, ataupun surah Al-Mulk itu sendiri menyerupai lelaki cantik dan membaca surah Al-Mulk kepadanya. Disebutkan dalam suatu riwayat bahawa dalam kubur nanti, surah Al-Mulk akan membela orang yang pernah membacanya sewaktu di dunia. Bahkan siapa yang membaca setiap malam, ia akan kebal dari berbagai-bagai fitnah. Bukan saja dalam kubur, dalam perkara lain sekalipun kebal daripada perkara-perkara yang macam fitnah. Fitnah
Fitnah manusia antaranya ialah sihir. Antaranya ialah sihir. Kalau orang kita pengamal santau, itu antaranya lah ancaman-ancaman kita daripada manusia yang lain yang tak perhati dengan kita. Dan banyak lagi perkara-perkara yang mengancam seperti daripada musuh ke. Jadi sesiapa yang mengamal ini kebal daripada bermacam fitnah. Kebal macam fitnah, binatang bisa, apa saja, terutama sekali gangguan jin. Ada satu ketika dia mengadu, seorang sahabat ni, seorang ahli surau, dia mengadu kepada Pak Imam. Isterinya jadi meracau, keluar rumah tak tahu jalan pulang dan bercakap seorang kerana halusinasi ataupun gangguan makhluk halus. Jadi Pak Imam tu kata, baca surah Al-Muluk jangan henti. Anak-anak pun bacalah. Kalau nak tiup ke dalam minuman pun tiuplah, ke makanan pun tiuplah, ke apa saja, baik amallah surah Al-Muluk ini sepanjang masa. Sepanjang masa untuk kesejahteraan ibunya ini. Anak-anak biar baca, suami pula baca, tapi ambil masa. Kalau nak sembuh sekarang tak sempat. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia kata berubah, memang berubah, dan sekarang ni dah kata seperti sedia kala. Itu gangguan daripada makhluk halus ataupun orang yang dengki kepada keluarganya, wallahu alam. Tetapi berkat soal Muluk itu dibaca, semua anak-anaknya diwajibkan membaca dan hafal. Keluarga ni tak tahan melihat emaknya yang orang kata meracau ni, tak tahan. Dan berkat dan mendatangkan keberkatan. Maknanya memang soal Muluk ini kebal daripada berbagai fitnah. Seorang ulama daripada fiqh, seorang ulama fiqh dan hadis, namanya Syekh Abdul Abbas, yang dikenali Ahmad bin Umar Al-Ansari Qurtubi. Ini orang Qurtubi dulu. Aku pernah mendengar Syekh Saleh yang dikenali Abu Bakr Muhammad bin Abdullah ibn Arabi Al-Maghfiri, daripada Syekh Asy-Syarif, daripada Abu Muhammad yang Yunus, daripada Baghdadi, panjang sini, daripada ayahnya Al Karimah, daripada Ibn Abbas, bahawa ia pernah bertanya kepada seorang lelaki, maukah aku beri sebuah hadis yang membuat kamu gembira? Lelaki itu menjawab, tentu saja aku mahu. Ibn Abbas, semoga Allah merahmati engkau. Ibn Abbas berkata, bacalah surah Al-Muluk, hafalkan surah itu dan ajarkan kepada isterimu, anak-anakmu, anak-anak anggota keluargamu, serta tetanggamu, jiranmu. Sesungguhnya surah itu adalah surah yang dapat menyelamatkan dan berani membantah bagi kepentingan pembacanya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Ia memohon kepada Allah agar orang menghafalnya diselamatkan daripada neraka, kerana Allah pun menyelamat orang yang membaca daripada azab kubur. Rasulullah bersabda, aku sangat senang sekali jika surah ini dihafal oleh setiap orang daripada umat aku. Jadi tadi ialah tadi bukan hadis kita baca, tadi adalah daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ini ulama pada zaman sahabat. Jadi dia beritahu seorang kawan, beritahu kepada seorang sahabat, kau nak tak satu perkara yang boleh kamu ini bergembira, tak kira di dunia ke, dalam kubur ke, di akhirat. Jadi kau tu tentulah nak hafal surah Al-Muluk itu, kerana surah Al-Muluk ini akan datang kepadamu apabila kamu dibicarakan, dan dia akan datang kepada kamu, membela kamu, apa yang kamu nak jaga kepentingan kamu untuk ke syurga. Itu maksudnya, dia datang kepada kamu dan dia bela kepada kamu. Itu di akhirat. Dalam kubur pula Ibn Abbas kata, dia pun bela kamu daripada azab kubur. Dan Nabi sendiri, daripada hadis Nabi ini tak nyatakan sahih atau tidak, ada hadis mengatakan
aku cukup senang kalau setiap umat aku menghafal surah Al-Muluk ini. Nabi kata surah Al-Muluk ini. Besarnya surah Al-Muluk ini juzuk yang ke 29 juzuk 29. Riwayat yang sama juga oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Ansari, terusani dan gurunya Syekh Syarif. Dia berkata, sesungguhnya bacaan surah Al-Ikhlas seseorang pada saat akan meninggal dunia dapat menyelamatkan juga daripada azab kubur. Ada ulama mengatakan surah Al-Muluk, ada juga mengatakan sesiapa yang dapat baca Qul Huwallah di saat akan meninggal dunia, dia pun selamatkan daripada azab kubur. Maknanya Qul Huwallah. Jadi kalau kita lihat pada hadis Nabi, Nabi ini sentiasa baca surah Al-Muluk sebelum tidur dan juga 3 Qul. Qul Huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Maknanya Nabi pun sendiri baca surah ini. Sedangkan Nabi ini seorang Nabi. Perlukah Nabi nak baca semata-mata nak selamatkan diri pada kubur? Nabi ini dikubur pun tak ada. Nabi ini dikebumikan di kubur. Selepas dikebumikan, Nabi ini terus akan berada di sisi Allah. Nabi tak ada pun dikubur. Tapi di sisi Allah itu adalah. Di sisi Allah itu bagaimana Nabi dikubur itu wallahu a'lam. Tapi Nabi ini apabila wafat dan dia dikebumikan dan dia dimakamkan, Nabi ini terus berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi ya. Kita kekal. Bermakna Nabi ini tak ada malaikat nak tanya dia. Siapa nak tanya Nabi? Makanya bukan taraf malaikat lah nak berbahas dengan Nabi. Siapa nak tanya Nabi? Nabi terus di sisi Allah SWT. Jadi Nabi pun begitu tinggi darjatnya. Nabi suruh kita baca surah Al-Muluk. Kenapa? Kerana Nabi sendiri ni, dia sendiri nak ajarkan kepada kita. Kalaulah kita ni guru, kita ajar orang, kita tak buat, adakah kita guru yang baik? Nabi tak. Apa yang dia sebut, dia dah ke depan. Nabi sebut solat tahajud. Nabi lah nak solat tahajud sampai bengkok kaki setiap malam. Wallahualam setiap malam. Tapi Nabi solat tahajud sampailah bengkak kaki, berdiri lama. Nabi sebut puasa. Nabi dah orang paling banyak berpuasa. Nabi sebut bacalah Al-Muluk. Siapa lagi yang selalu baca Al-Muluk? Nabi lah. Nabi sendiri. Itulah Nabi kita ni. Walaupun dia tak ada tu semua. Tak ada masuk kubur dan ditanya malaikat maut, tak ada. Tapi Nabi ini, apa yang dia sampaikan, dialah ke depan melakukannya. Nabi sebut jihad. Nabi lah jendera perang. Sebut jihad fi sabilillah. Esok kita perang Badar. Nabi lah jendera perang. 2 tahun kemudian kita akan perang Uhud. Nabi dah di depan jendera perang. Inilah Nabi ya. Dan Nabi ini sedang tunggu kita di pintu syurga. Sedang tunggu kita syurga. Manalah ummati ya. Ikutlah jejak Nabi ini ya. Dan di situ maknanya yang akhir tadi ada juga ulama mengatakan surah Qul Huwallah itu apabila dibaca di saat-saat di saat kematian, insya-Allah dia juga boleh menyelamatkan azab kubur. Yang pertama tadi bahkan surah Al-Muluk, dan paling mudah Qul Huwallah. Jadi selepas solat kita akan berzikir dengan surah Qul Huwallah. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu bin nas. Biasanya solat maghrib dan solat subuh biasanya diamal demikian. Itulah kata amalan-amalan itu nampaknya mudah tapi manfaatnya cukup besar kepada kita nanti ya. Itulah surah Al-Muluk dan surah Qul Huwallah. Itulah yang ketiga. Kita teruskan yang keempat. Yang keempat ialah apakah yang kata yang utama yang selamatkan kita daripada azab kubur. Yang keempat, diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Abu Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia kerana sakit, maka ia meninggal dunia secara syahid, akan dipelihara dari fitnah kubur dan diberi makan serta diberi kurnia rezeki daripada syurga.
Diriwayatkan oleh Nasa'i daripada Jami' Al-Shaddad bahawa ia mendengar Abdullah bin Yasar bercerita, aku sedang berada di samping Salman bin Syarat bin Khalid bin Ar-Fathat. Ketika mendengar khabar seorang yang meninggal dunia kerana sakit perut, mereka berminat untuk ikut menghantarkan jenazahnya. Salah seorang dari mereka berkata kepada temannya, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang meninggal dunia kerana sakit perut, maka ia tidak diazab di kuburnya. Riwayatnya sama juga dituturkan oleh Abu Daud Al-Tayalisi dan kitabnya Musnad. Dia berkata, dengan tambahan, perkara itu adalah benar. Bermaknanya ketika jenazah diusung, jadi sahabat ni dia bercakap dengan sesahabat yang lain. Jadi ketika itu dia bercakap, Nabi kata, kita sambung lebih kurang 5 minit La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahumma rabb hazrati tamah wassalatul qamah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'd maqam mahmud subhanaka la tukhlifuna. Kita saya ambil masa lebih kurang 5 minit Yang keempat ini ialah barang siapa yang meninggal dunia kerana sakit perut, maka ia tidak diazab di kuburnya. Maknanya itu takdir, jangan pula minta untuk sakit perut.
Jangan minta pula untuk sakit perut kerana nak mati syahid. Itu takdir daripada Allah. Jadi sakit perut ini termasuklah orang yang kena kanser ataupun kena barah. Macam-macam lah, kena barah dia di kepala ke, sebab dia dari dalam, barah hati ke, barah apa ke. Kalau kita lihat, kita rasa kasihan, tapi dia lagi untung kerana dikubur, dia selamat daripada diazab di kubur. Adalah kata, kalaulah dia itu memang reda dan sentiasa sabar, dan sebelum pada itu pun dia memang orang yang soleh dan sentiasa taubat. Maknanya ada juga syarat-syarat. Bukan orang sesiapa saja, bukan semua sesiapa saja yang sakit perut tak diseksa dalam kubur. Kita lihat juga, tengok juga kepada syarat saja. Seperti juga hadis Nabi, siapa yang meninggal dalam puasa akan masuk syurga, tapi ahlinya juga, kalau tidak ahli syurga tak masuk. Jadi maknanya dalam puasa itu berkat puasa. Sebelum pada ini pun dia seorang yang soleh. Bulan puasa dia tambahkan lagi amalan soleh. Jadi itulah antara kata orang yang masuk surga kalau meninggal dalam puasa. Kerana bulan puasa itu bersih. Dia bersih dirinya. Sebab semuanya kita kena jaga. Mulut pun tak boleh bercakap, mata pun tak boleh lihat suka-suka, telinga tak boleh suka-suka. Dan ketika itulah dia mati. Maknanya dia mati dia kata bersih. Semuanya bersih. Jadi memang betul lah masuk surga. Tapi bagaimana kalau orangnya tu akan akan dikira. Begitulah juga sesiapa yang sakit perut ataupun kanser, apa saja yang sakit perut itu, dia selamat daripada azab kubur. Kerana sakit itu satu berpanjangan ataupun taun ataupun cerik-berik ke, berpanjangan. Dan dengan sakit itu dia bertaubat, makin bertaubat dan minta kalau sembuh nak gandakan amalan soleh. Maknanya memanglah dia selamat daripada azab kerana kesabaran. Kerana kesabaran seperti Nabi Ayub. Nabi Ayub sabar-sabar. Allah kata apa ke Nabi Ayub? Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Memanglah memang Allah kata memang aku dapati dia ni sabar. Allah iktiraf Nabi Ayub ini orang yang sabar. Ni'mal abdu ini orang sebaik hamba. Ni'mal abdu innahu awwab, dan dia sentiasa bertaubat kepada Allah. Begitulah orang yang sakit perut yang dia katakan selamat daripada seksa kubur ini. Pertama, dia reda. Apa yang kesakitan yang dia tanggung itu, dia kira itu adalah mungkin kifarat kepada kesalahan dia dulu. Lalu dia terima dengan penuh keredaan dan bersabar. Apakah akan membawa kematian ataupun akan boleh sembuh. Dan dia pun bertaubat kepada Allah. Dan sebelum pada itu, dia pun seorang yang soleh. Itulah dimasukkan. Siapa yang mati sakit perut ini akan selamat daripada seksa kubur. Dah 4 dah kita baca. Tinggal satu lagi yang kelima. Yang kelima ini kita akan sambung pada masa hadapan. Jadi apa yang baik itu adalah hidayah Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Jadi kita tangguh sesi ini nanti kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.